Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi kita sambung pengajian kita dalam matan Al-Jurumiyah. Okay, jadi kita dah sampai kepada Babul Munada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni tabarra'tu min hawli wa quwwati wa 'ilmi wa laja'tu ila hawlika wa quwwatika wa 'ilmika ya dzal quwwatil matin. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa 'ulumikum wa 'ulumi sayyidis salihin fid dharain amin. Qala Babul Munada. Okay, jadi kita dah sampai kepada topik munada. Jadi sebelum kita baca kitab ni, akan terangkan sikit tentang munada. Okay, jadi munada ialah isim yang merujuk kepada seruan. Yang menyebabkan mereka itu jadi munada ialah kerana masuknya huruf nida, huruf seruan. Contoh macam ya, ayyuhal, ya, ayyuha dan sebagainya lah. Alright, kemudian jadi untuk pembahagian munada dia sama je macam ismula, cumanya dia sama tu dari sudut dia ada mabni dan dia ada juga mu'rab. Okay, jadi munada dia ada dua kategori, satu yang mabni, satu lagi mu'rab. Okay, jadi dia orang munada ni sebahagian daripada mansubat juga. Jadi kalau mabni, dia mabni ala ma yurfa'u bihi. Tu sekiranya dia mabni. Kemudian kalau mu'rab, hukum dia mansub lah. I'rab macam biasa, mansub bi fathah, dia nahwu isim mufrad semualah. Okay, jadi kalau yang mabni ni ma yurfa'u bihi, contohnya macam alright, contoh kalau mufrad mabni dengan apa? Marfu' dengan apa? Dhammah. Jadi contoh macam kalau ya Zaidu kan mufrad kan? Isim mufrad. Jadi kalau Zaidun, dia marfu' dia dengan dhammah, jadi dia munada mabni. Dia mabni ala apa? Jadi disebabkan Zaid ni kalau mufrad hukum marfu' dia dengan dhammah, dia mabni ala dhammi. Lepas tu fi mahalli nasbin. Alright. Jadi ini untuk contoh apa? Mabni. Kalau mu'rab pula, okay, jadi yang mabni siapa je? Alright, so kalau isim yang munada yang mabni, dia ialah dua sahaja, iaitu mufrad alam ni satu. Yang kedua untuk mabni nakirah maqsudah. Okay, tak apa, nanti kita tengok kepada dalam matan tu. Alright. Kemudian kalau mu'rab pula, dia ada tiga. Okay, yang pertama nakirah ghairu maqsudah. Yang kedua mudhaf. Yang ketiga syabihu bil mudhafi. Okay, jadi nanti insyaAllah kita kenal pasti satu persatu bahagian ni. Alright, jadi cumanya munada dia ada dua hukum, iaitu mabni dengan mu'rab. Sekiranya mabni, isim apa je yang berlaku mabni, iaitu isim mufrad alam, nama orang, ataupun nakirah maksudah, nakirah yang dimaksudkan. Kemudian yang kalau mu'rab pula ada tiga isim, kategori dia iaitu nakirah ghairu maksudah, mudhaf dengan syabih bil mudhaf. Alright, jadi itu secara kasarnya lah. Babul munada, jadi ini ialah penerangan pada bab munada dengan maksud isim yang diseru. Okay, alladhi nudiya, yang diseru. Al-munada khamsatu anwa'in. Jadi munada ada 5 bahagian, 5 jenis. Dia yang pertama mufrad alam. Okay, jadi dia bila dia sebut mufrad ialah satu isim mufrad lah. Kemudian alam. Okay, alam ni dia merujuk kepada nama manusia, nama orang, ataupun dia punya ta'rif dia ismun wudi'a li musamma muayyanin. Itu maksudnya alam. Sesuatu nama yang diletakkan pada sesuatu yang dinamakan
tertentu. Contoh macam lafaz Zaid diletakkan kepada seseorang individu yang bernama Zaid. Itu maksudnya alam. Alright. Kemudian yang kedua, nakirah maksudah. Nakirah yang dimaksudkan. Jadi, apa beza nakirah maksudah dengan ghairu maksudah? Nakirah maksudah ialah nakirah yang dimaksudkan. Maksudnya bila kita kata dia seru tapi dia tak sebut nama orang tu, bahkan dia seru dengan nama umum. Contoh macam dia guna lafaz nakirah. Right, contoh macam ya rajulu, wahai lelaki. Contoh kan, seseorang manusia dia nak panggil lelaki tu tapi dia tak tahu pun nama lelaki tu. Lelaki yang depan mata dia. Okay. Jadi disebabkan dia tak tahu nama, jadi dia terus lelaki. Oi lelaki. Jadi ketahuilah yang nakirah rajul yang dimaksudkan oleh siapa? Oleh mutakalim lah, orang yang bercakap tersebut. Maksudah yang dimaksudkan oleh mutakalim. Jadi itulah dikategorikan nakirah maksudah. Alright. Jadi bila mana dia kategori nakirah maksudah, nakirah lafaz nakirah yang dimaksudkan oleh mutakallim, jadi hukum dia mabni. Alright. So jadi yang mabni hukum dia yang ni, dua ni sahaja. Alright, 1, 2. Ini semua mabni. Dia mabni ala ma yurfa'u bihi. Kemudian sekiranya nakirah yang ghairu maksudah, nakirah yang tidak dimaksudkan, ialah contoh seseorang tu dia panggil tapi dia tak maksudkan lelaki depan dia pun, dia random je mana-mana. Kalau siapa yang sahut tu dia datang lah. Okay, itu maksud ghairu maksudah. Contoh macam ya rajulan, wahai seorang lelaki. Contoh seseorang tu dia cakap wahai seorang lelaki, tapi orang yang bercakap ni, mutakalim ni, dia tidak maksudkan sesiapa pun depan mata dia. Dia just random je. Contoh seorang buta, dia buta, dia tak nampak sesiapa pun, tapi dia panggil je sesiapa lelaki yang depan dia untuk bantu dia berjalan. Okay. Jadi bila mana rajulan ini ghair maksudah, jadi hukum dia munada mansubun. Jadi dia kategori yang kedua seperti dinyatakan tu lah. Maksudnya dia mu'rab, mansub dengan apa? Fathah. Betul, li'anahu isim mufrad. Jadi ya harfu nida, mabni ala sukun. Alright. Kemudian itu yang pertama untuk kategori mu'rab. Okay, kalau yang mabni ada dua. Satu, sini mufrad alam, nama orang. Satu lagi nakirah yang dimaksudkan. Kemudian nakirah maksudah. Kemudian mudhaf. Yang kedua, yang kategori mu'rab. Contohnya ya ghulam Zaidin. Okay. Jadi ghulam kat sini mudhaf ilaih lah, sebab dia bukan mudhaf ilaih. Ghulam ni dia jatuh sebagai mudhaf kerana idhafah kepada Zaidin kan. Okay. Jadi bila mana dia kategori mudhaf, hukum dia macam ni juga, iaitu munada mansub. Alright, sama juga dengan yang ketiga ni. Yang ketiga, syabihu bil mudhafi. Contohnya macam ya tali'an jabalan. Jadi syabih bil mudhaf macam telah dinyatakan makna syabih mudhaf ni dekat bab ismullah kan. Ialah matasala bihi syai'un mim tamami ma'nahu. Sesuatu yang bersambung dengannya sesuatu yang lain untuk menyempurnakan makna. Contoh pendaki, talian pendaki gunung. Jadi dia punya terjemahan dia macam mudhaf kan, macam mudhaf ilaih kan. Terjemahan dia macam idhafah. Macam idhafah punya makna, pendaki gunung. Jadi namun dia bukan exactly idhafah yang macam ni. Bahkan dia tu syabih, dia serupa saja, syabihu bil mudhafi. Okay. Namun isim selepas dia bukanlah jadi macam mudhaf ilaih ni. Isim selepas dia berkemungkinan fa'il ataupun berkemungkinan maf'ulun bih, macam kat sini maf'ulun bih lah. Maf'ulun bih kepada tali'an. Alright, jadi tali'an ni dia jadi syabil mudhaf. Jadi hukum dia munada
mansub fathah li'annahu isim mufrad, jabalan maf'ulun bihi kepada tali'an, pendaki akan gunung. Mansub fathah isim mufrad, ya harfun nida mabni ala sukun. Habis. Jadi cukuplah 5 kategori. Cuma dia ada dua hukum lah, iaitu mabni dengan mu'rab. Mabni untuk yang ni sahaja, mufrad alam dengan nakirah maksudah. Selebihnya hukum sebagai mansub. Okey, habis. Kemudian fa'ammal mufradu, dia dah terangkan. Fa'ammal mufradu alamu wa nakiratul maksudatu, adapun mufrad alam yang pertama dengan yang kedua ni, fayubnayani, dia dimabnikan ke atas dhammah, min ghairi tanwinin, tanpa tanwin. Maksudnya hukum mabni lah. Nahu contoh, ya Zaidu, wahai Zaidu. Ya rajulu, wahai seorang lelaki. Okay. Jadi kemudian yang ketiga, wasalah satu baqiyatu, tiga yang selebihnya, iaitu nakirah ghair maksudah, nakirah mudhaf dengan nakirah maksudah, mudhaf dengan syabil mudhaf. Yang selebihnya mansubatu, hukum mansub, la ghairu, tidak ada hukum lain dah. Habis. Okay, jadi i'rab rajulu mana tadi? Seperti yang contoh i'rab yang mabni, ya Zaidu Okay, i'rab dia harfun nida mabni ala sukun, Zaidu munada mabni ala dham fi mahalli nasbin. Okay, mudah dia. Habis. Ataupun kita baca lagi satu topik. Babu maf'uli min ajlihi. Okay, jadi kita sambung pada topik yang selepas itu sebab ada banyak lagi masa. Okay, jadi InsyaAllah topik maf'ulun min ajli ni mudah je. Okay, jadi keterangan untuk maf'ul li ajli dia ialah function dia untuk menerangkan sebab kepada jumlah tersebut lah. Dia explain sebab, penerangan sebab. Okay, jadi dia bagi tahu babu maf'uli min ajlihi wa huwa ismu, dia ialah isim mansubu yang mansub alladhi yuzkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li, yang di mana disebut isim tersebut bayanan sebagai penerangan untuk sebab berlakunya perbuatan tersebut. Okay, contohnya qaulika qama Zaidun ijlalan li amrin, telah berdiri oleh Zaid ijlalan, kerana memuliakan. Dia akan beri makna kerana tersebut. Kerana ijlalan, memuliakan untuk Amar. Okay, sama juga dengan qasadtuka btigha'a ma'rufika, aku meniatkan ka akan dikau, maksudnya Allah Ta'ala kan. Ibtigha'a semata-mata. Jadi ibtigha'a dia maf'ulin li ajlih. Okay, ma'rufika untuk semata-mata taat, melakukan melaksanakan perintahmu. Ka ni khitab ni merujuk pada Allah Subhanahu Taala. Okay, jadi mudah je kan. Okay, sebelum tu macam mana nak i'rab dia? I'rab dia mudah je. Okay, iaitu contoh ijlalan, qama fa'il madhi, Zaidun fa'il, ijlalan maf'ulun li ajlih. Nak sebut li ajlih boleh ataupun maf'ulun min ajlih pun boleh. Okay, jadi hukum dia mansub li'annahu mansub bi fathah li'annahu isim mufrad, sama juga dengan ibtigha'a, maf'ulun li ajlih mansub fathah li'annahu isim mufrad wa huwa mudhaf, ma'rufika ni mudhafun ilaih. Qasadtu qasada fi'il madhi mabni ala fathi muqaddar wa sukina litisalihi bi dhamir rafa' mutaharrik. Tu dhamir baris muttasil mabni ala dhamm fi mahalli rafa' fa'il.
ka maf'ulun bihi, ka dhamir baris muttasil mabni ala fathi fi mahalli nasab maf'ulun bihi. Habis ka yang ni dhamir baris muttasil mabni ala fathi fi mahalli jar mudhafun ilaih. Habis, jadi saya setakat itu saja. Wa qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.